Jangan main-main cikgu, dah pukul 6 ni. Kita dah nak mula kelab craft didik ni. Kawan-kawan dah tunggu. Cikgu? Mana Cikgu Nizam ni pergi ya? Hai, Assalamualaikum adik-adik. Selamat kembali menonton Kelab Craft Didik satu lagi episod pada hari ini di mana kita nak buat aktiviti seni yang menyeronokkan kerana hashtag seni untuk semua. Apa pun yang kita lakukan, kalau kita perlu keluar rumah, jangan lupa jaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Cuci tangan, guna air dan sabun dan gunakan pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Nisa sebenarnya tengah cari Cikgu Ahmad Nizam. Mana ni kelas kita dah nak mula? Kejap lagi beliau sampailah kot. Jadi jom kita tonton profil beliau. Cikgu. Cikgu. Ya, Nisa. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas saya cari. Nasib baik ada lampu. Dah petang-petang Cikgu dah terlewat ni ke kan. ni? Tak adalah sikit je. Sikit je. Kawan-kawan kita sedang bersedia untuk kelas Kelab Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Ahmad Nizam. Apa khabar Nisa? Cikgu? Alhamdulillah sihat, Nisa. Seronok Cikgu menyuruh. Sekali-sekala, Nisa. Ya, saya nanya saya cari Cikgu. Kebetulan saya nampak pula ada lampu ni, saya pun gunakanlah. Jadi saya nak tanya Cikgu, apa sebenarnya aktiviti kita pada hari ini, Cikgu? Okey, kalau gini saya dapat lihat apa yang kita nak hasilkan masih lagi tajuk Lentera. Tema kita Lentera. Tapi Baik. kita akan gunakan imej unggas ataupun berburung pada lentera yang akan kita hasilkan. Wah, ini maknanya Cikgu, Ya. lampu yang saya baru gunakan tadi adalah contoh terhadap apa yang kita nak buat hari ini. Betul tak Cikgu? Betul, Nisa. Ini adalah contoh yang Cikgu hasilkan dan insya-Allah hari ini Nisa akan hasilkan benda yang sama. Boleh Cikgu, tak ada masalah. Jadi rakan-rakan di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk catat bahan-bahan ataupun peralatan yang kita perlukan. Jadi jom Cikgu tunjukkan kepada kami semua apa yang kita perlukan untuk menghasilkan lentera sang unggas kita ni. Okey, untuk kita menghasilkan lentera sang unggas ini, Nisa, kalau Nisa dapat lihat Ya. kita banyak menggunakan kepingan-kepingan ini Okey, kepingan ini adalah apa yang zaman cikgu kat universiti dulu kita sebut dia sebagai transparansi. Ya. Zaman Nisa panggil apa ni, Nisa? Yang ini saya panggil lapisan luksina. Yang ini biasa kita gunakan untuk buku scrap kita. Ya, betul. Projek-projek di sekolah. Baiklah. Okey. Jadi So, layar luksina ini kita akan gunakan nanti. Okey. Untuk menghasilkan bulu-bulu pada burung dan juga topeng pada burung ini. Baik. Okey. Kemudian kita juga perlukan bahan pewarna. Okey, antara yang kita akan gunakan untuk mewarnakan muka unggas kita. Unggas ini kita akan gunakan pewarna jenis akrilik. Akrilik. Okay? Baik. Jenis akrilik. Okey. Cikgu rasa cikgu akan gunakan warna-warna kuning, biru, merah, Baik. putih. Okey. Kemudian untuk bulu. Okey, kita nak mudah kerja penghasilan kerja untuk menghasilkan bulu-bulu ni. Banyak kita nak hasilkan, kita akan gunakan spray ni saya. Ya, kita gunakan cat semburan. Jadi cat boleh pilih semburan. warna yang adik-adik suka. Baiklah. Okey. Kemudian jangan lupa Nisa, untuk reka Badan bentuk unggas- ataupun badan unggas unggas kita akan gunakan botol air mineral yang kita dah gunakan tu. Okey, jangan buang. Okey, kita boleh gunakan kembali untuk menghasilkan satu karya yang menarik. Baiklah. Okey. Macam mana nak melekatkan dia pula, Nisa? Mestilah kita perlukan gam perekat. Ya, Saya ada betul, hot glue Nisa. gun ataupun pistol gam panas kita ni. Jadi berhati-hati tau adik-adik. Boleh betul. minta bantuan ibu dan bapa untuk menggunakannya. Baik. Okey, Kemudian, lagi kita juga perlukan pen. Pen. Cikgu gunakan marker pen jenis ini sebab cikgu nanti nak melukis sedikit pada permukaan Kertas plastik kita ni. kertas plastik kita ni. Plastik lusina kita ni. Ya, Okey? memandangkan ini adalah lentera ataupun lampu kita cikgu mestilah kena ada sumber cahaya. Ya. Okay, kita ada mentol. Mentol ini Baik. boleh dipasangkan bateri di dalamnya. Ini kalau selepas dipasang mentol ini akan Ya. kelihatan begini. Baik. Okey. Juga kita perlukan mungkin alat untuk memotong seperti gunting. Gunting atau pisau. Jadi sebab kena nanti kita nak berhati-hati tau memotong adik-adik. helaian ini Okey. Baiklah, kemudian tali. Tali untuk sebab saya nampak mengikat tadi cikgu, mentol. lampu di dalamnya mentolnya tu kita perlu gantung. Ya. Okey, ini tali adik-adik ya. Okey, baiklah.
Saya rasa saya tak sabar nak mulakan, tetapi mungkin cikgu boleh tunjukkan apa persediaan yang kita boleh lakukan untuk menghasilkan lantera sang unggas ni. Okey, memandangkan kalau kita nak menggunakan spray ni, kita perlu tempat yang terbuka. Jadi kita tak boleh lakukan di studio ni, Nisa. Okey, jadi kita dah hasilkan terlebih dahulu ataupun kita dah spray. Okey, ini adalah plastik lusinan kita tadi. Kita memotongnya kepada strips yang begini. Okey. Layan-layan yang sama saiz lebih kurangnya. Kemudian kita akan spraykan dengan 2 tona spray. Satu bahagian kuning, satu bahagian berwarna biru. Atau adik-adik boleh pilih apa sahaja warna yang adik-adik suka. Jadi dua warna berbeza apa sahaja warna yang adik-adik suka ataupun murid-murid suka. Baiklah, kita dapat lihat dua tona dapat menghasilkan tona warna yang sangat-sangat menarik jika guna dua warna berlainan. Ya, betul Nisa. Satu warna yang gelap, satu warna yang cerah, atau satu warna panas, satu warna yang lebih sejuk. Okey, baiklah. Then tugas Nisa nanti adalah untuk bantu cikgu kita nak mengguntingkan strips tadi ataupun helaian plastik lusinan tadi untuk dapatkan kesan bulu-bulu pada unggas kita ni. Baiklah, jadi saya nak bersedia untuk bahan-bahannya. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam, di mana hari ini kita nak menghasilkan lantera sang unggas. Kita dah bersedia dengan bahan-bahannya. Sebelum kita mulakan aktiviti kita, saya nak jemput Cikgu Ahmad Nizam untuk sanitasi dahulu tangan. Ya, betul Nisa. SOP kena sentiasa dijaga. Baiklah, saya juga. Dan saya akan ambil ini supaya kita ada ruang untuk kita buat kerja. Dan langkah pertamanya cikgu, saya punyalah tak sabar-sabar ni. Memandangkan tadi kita dah siap strips yang kita dah semburkan tadi. Okey, apa yang kita nak buat? Kita nak hasilkan. Baik. Okey. Kepingan-kepingan untuk bulu bagi burung kita. Ya. Okey, jadi kita akan memotong strips ini mengikut contoh yang telah cikgu tunjukkan. Shape yang cikgu tunjukkan ini. Okey, baiklah, saya akan cuba cikgu ya. Begini ya adik-adik. Mudah saja. Kita boleh potong satu demi satu dan berulang-ulang. Terbalik pula. Saiz dia tak semestinya sama ya, Nisa? Ya. Tak semestinya cikgu ya? Tak semestinya sama. Okey, baiklah. Bergantung atau terpulang pada kita. Jadi kita akan memotong adik macam ni ya, secara memanjang. Satu lagi. Kemudian kita selain sini ada lengkungan cikgu di bahagian bawah. Ya, kita akan buat lengkungan. Kemudian selepas kita memotong secara vertikal, tunjukkan pada rakan-rakan di rumah. Memotong cara melengkung. Dah dapat. Okey. Baiklah. Gunting melengkung. Sementara Nisa habiskan menghasilkan kepingan-kepingan untuk bulu burung kita. Ya. Okey, cikgu nak melakar sedikit. Boleh. Okey, cikgu menggunakan kepingan plastik lusinan juga. Okey. Untuk menghasilkan muka bagi unggas kita ataupun burung kita. Okey, saya ambil dulu lah ya yang cikgu dah potong ni. Okey. Cikgu gunakan marker saja. Baik. Maknanya kita akan lukis di atas kepingan plastik lusinan tadi juga cikgu ya? Ya. Okay, ini hanya panduan kepada kita sebab nanti kita akan mewarnakan menggunakan pewarna jenis akrilik tadi. Ya, maknanya tak perlu lakar dengan kemas pun cikgu ya? Ya, betul. Lakaran. Nampak pun lakaran Nisa ya. Baik. Okey. Bahagian lengkungan. Mudah saja. Cumanya ia adalah proses yang berulang-ulang. Jadi mungkin akan mengambil sedikit masa. Tetapi adalah cikgu kan, seni itu memerlukan masa, ketekunan, kesabaran. Disiplin. Ya, betul. Okey, baiklah. Banyak lagi ni saya nak kena potong dan sementara itu apa yang rakan-rakan dapat lihat adalah Cikgu Nizam sedang menyediakan warna-warna yang beliau akan gunakan untuk mewarna wajah unggas kita dan warna yang dipilih, wah, sangat-sangat menarik dan warna-warna yang terang lah, cikgu. Ya, betul. Nanti cikgu akan melakukan mixing ataupun campuran warna. Ya, Nisa. Okey. Baik. Selalunya untuk menggunakan pewarna jenis akrilik ini, kita akan gunakan kepingan kaca saja, Nisa. Tak perlu palette. Okey.
Sebab saya tahu cikgu. Cikgu dah kongsikan dengan saya apabila cat akrilik ini kering, kita boleh scrap dia saja menggunakan scraper. Betul tak cikgu? Ya, betul Nisa. Jadi mudah untuk dibersihkan. Kalau terkena di tangan pun boleh dibersihkan guna air. Jadi adik-adik tak perlu risau. Comot sikit tak apa, cikgu kan seni. Macam itulah. Okey, saya dah ada banyak. Saya akan sambung lagi. Prosesnya sama je adik-adik. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit kepada rakan-rakan kita. Akrilik di atas permukaan plastik Lucina tadi, kita akan sapu lapisan demi lapisan. Memang sekarang ni masih lagi belum siap. Okey. Katakanlah kalau warna ni tidak rata, kita boleh sapukan lapisan yang pertama, kemudian lapisan yang kedua, ketiga, sampailah permukaan ataupun ruang yang kita nak warnakan itu menjadi lebih rata. Sekarang warna ini tidak begitu rata lagi. Okey. Proses mengecat ni pun memerlukan masa, ketekunan, kesabaran dan untuk hasil yang menarik, kita perlu bersabar, banyak bersabar. Betul. Oh, cikgu ada campurkan warna putih. Betul Nisa. Dan warna biru. Dulu kita kata kita nak mengurangkan apa tu Nisa? Kita nak mengurangkan nilai kepekatan satu warna tu. Kita campurkan warna putih supaya dia menjadi lebih lembut dan sesuai dengan di mana kita nak mewarnakannya. Baiklah. Banyak dah ni. Saya akan habiskan kepingan-kepingan plastik yang telah Cikgu Nizam warnakan guna cat semburan. Sekali lagi diingatkan kepada adik-adik semua, cat semburan tidak boleh digunakan di dalam ruangan tertutup. Kena guna di ruangan yang ada pengudaraan yang baik. Jadi boleh minta bantuan ibu dan bapa untuk warnakan strip ataupun kepingan plastik adik-adik sebelum dipotong. Jadi Cikgu Nizam pun akan teruskan sesi mewarna dan saya akan teruskan memotong satu demi satu kepingan plastik ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal menonton Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa K. Sekarang ni Nisa dah potong untuk kelopak-kelopak bagi bulu unggas kita ni. Dah satu bekas saya buat ni dan cikgu nampaknya banyak Nisa buat ya. Rajin Nisa. Betul. Okay, cikgu pun dah sampai ke step yang terakhir. Okey, ini sapuan kita yang terakhir. Kita dah siapkan rupa unggas kita yang kita akan tampalkan nanti pada badan unggas yang kita akan tampalkan dengan rupa daripada kepingan plastik tadi. Baiklah. Okey, sebelum kita tampal, ada apa yang perlu saya lakukan tak cikgu? Okey. Kita perlukan perekat gulu panas ini. Yang mana saya dah panaskan tadi. Macam biasa, kita perlu bermula daripada bawah ya Nisa. Daripada bawah, baik. Kalau kita nak lekatkan nanti, kita bermula daripada bawah. So kita biarkan lebih sikit supaya kita tak nampak bucu yang tajam ni. Bawah ni kita perlu kerat sebab nanti mudah untuk kita masukkan mentol ke dalamnya. Baik. Okey, itu kalau kita nak melekat. Tapi sebelum tu Nisa, rasanya kita kena pasang mentol dulu daripada bahagian dalam. Saya nak gantung mentol saya. Ataupun kita letak tali dia dulu. Tali, baik. Okey, kita ada tali di sini adik-adik. Okey, di sini saya nak gantungkan mentol saya sebagaimana kita ada pada contoh yang telah siap. Saya akan ukur mengikut saiz. Tapi sebab ini mudah adik-adik kerana ianya botol plastik. Apa yang kita perlu lakukan adalah buka penutupnya. Masukkan gelung tali ke dalam. Cikgu pula perhatikan saya. Nervous cikgu. Cikgu menilai takut ni. salah. Okey, saya akan agak-agak di sini agak-agak sebab kita nak keluarkan mentol tu. Baik. Sedikit ke bawah sedikit dia nampak seperti lentera tradisional. Okey, begini cikgu ya. Okey, kemudian saya akan tutup saja ketat-ketat supaya talinya tidak bergerak dan kita potongkan. Tali yang berlebihan itu kita kerat sedikit. Baik. Okey. So kita dah ada tali untuk menyangkut. Saya nak test cikgu sangkut lampu kita. Ya, begini cikgu ya. Betul Nisa. Memandangkan kita tidak melekat ataupun letakkan gam pada tali ini, kita boleh baiki lagi atau adjust lagi kalau kita nak tinggi lagi sikit. Okey. Tak apa, itu nanti kita adjust. Kemudian kita akan teruskan dengan nak menggam ataupun mengglu
kepingan rupa bagi pelepah bulu pelepah burung Ya, ni. baik. Okey, saya akan mulakan. Kita akan tampal satu persatu. Saya akan bantu cikgu ya. Ha. Gunakan pistol gam panas ni adik-adik. Berhati-hati. Tu ada garisan tu Lisa. Mungkin boleh ikut garisan tu je. Ikut garisan ni saja. Baik. Okey, saya letakkan sikit. Atau kalau betul. Kalau Nisa nak lebih mudah, letakkan sekaligus begitu. Okey, kemudian saya Bagi dia lebih tampalkan. Okey. Dan adik-adik mungkin boleh lihat di sini. Kak Lisa dah tampalkan satu. Dan kita akan tampal sebelah dia. Sedikit bertindih, sedikit je. Okey. Okay, biar dia lebih sedikit supaya kita dapat melindungi permukaan yang Tajam. tajam Baiklah. itu. Okey. Jadi saya akan tampal dan tampal dan tampal dia. Proses yang sama diulang sehingga keseluruhan permukaan botol ini kita lindungi dengan bulu-bulu pelepah tadi. Baik. Okey, baiklah. Baiklah. Tampal. Tambah sikit gam. Mungkin ada yang tak lekat. Dia tambah gam. Jadi adik-adik perlu berhati-hati. Tutupkan di bahagian bucu ya cikgu ya. Ya, betul Lisa. Okey. Baik-baik ya. Agak panas. Okey. Sikit lagi saya nak sudahi lapisan pertama. Bulu-bulu pelepah unggas kita. Pusyuk-pusyuk. Dia mesin-mesin pusyuk senyap je. Itulah. Oh, alamak. Okey, nanti kita nak tampal fasa yang kedua in between pula. Oh, okey. Di antara. Oh, ya. Sikit lagi. Sana. Okey, dia tak kisah sebenarnya bila dia overlap pun. Kan. Okey. Jadi ini adalah lapisan pertama dan kita akan lakukan lapisan kedua di mana tadi Cikgu Nizam bagaimana tadi? Kita akan letakkan di antara. Di antara. Atau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai in between. In between maknanya macam ni Cikgu ya? Betul. Seolah-olah macam sirip ikan. Baik, kemudian kita akan ulang kembali langkah tadi, kita gam sekeliling botol sehingga siap. Ya. Okey. Sebab dia berlekuk-lekuk botol ni, so kadang kena letak banyak sikit. Takut dia tak kena. Takut dia tak kena pula dia macam ni. Okey. Sebab dia masih panas, lepas tu dia berlekuk. Okey, duduk situ, Dia duduk situ. berlekuk ni. Duduk situ. Ep. Cuba boleh tolong lerai-leraikan dia. Sebab dia melekat-lekat sikit. Sebab hari tu dia masih basah lagi cikgu sekali kan. Jadi adik-adik, apabila kita ulang proses menampal pelepah-pelepah bulu unggas kita ni, inilah hasilnya. Kita dah nak siap dah ni. Sikit je lagi adik-adik. Kita nak sampaikan bahagian atas. Ya, hujung-hujung tetap minta bantuan Cikgu Ahmad Nizam ya. Okey. Ada banyak boleh kita tambah. Maknanya kalau ada bahagian yang kosong-kosong tu boleh ditambah lagi Cikgu ya? Boleh, tak ada masalah Nisa. Lagi bahagian yang kita rasa nampak masih lagi nampak kesan botol tu kita boleh tampal menggunakan kepingan-kepingan yang kita ada lagi. Tak perlu terlalu sempurna ataupun kemas untuk menampakkan efek atau kesan tekstur ya Cikgu ya? Tekstur. Ini adalah tekstur ataupun jalinan dalam bahasa Melayu. Ya, saya pun dah ingat dah terma-terma dalam pendidikan seni visual ni Cikgu. Semakin mahir lah tu. Ya, insyaAllah. Di bawah
tunjuk ajar cikgu-cikgu juga. Okey, kita akan habiskan. Adik-adik di rumah sekali lagi, kalau menggunakan pistol gam panas seperti ini, berhati-hati kerana gamnya panas. Boleh minta tolong bantuan mereka yang lebih dewasa. Okey, sikit je lagi. Sebenarnya selain daripada penggunaan perekat gula panas ni, kita juga boleh menggunakan perekat biasa. Gam kuat yang biasa kita dapat lihat di kedai-kedai kan, mudah didapati. Betul, Nisa. Okey, cikgu mungkin boleh tunjukkan topi yang cikgu warnakan tadi ataupun hiasan kemasan kepada unggas kita. Ini adalah topi, simple saja kita buat untuk dia letakkan pada permukaan penutup botol tadi. Baik. Okey, nanti kita lekatkan pada tutup botol. Okey. Macam tu. Okey, jadi dah pun kering ya. Okey, saya pun nak tambah sikit je lagi. Kita akan tutup seluruh bahagian botol yang tinggal ya. Kita tak nak nampak lubang-lubang. Kalau ada lubang sikit tu, boleh kita tampalkan lagi bulu-bulu burung ni supaya tak nampak bahagian botol tu adik-adik. Okey. Tengok mana lagi bahagian yang perlu kita tutup. Boleh cikgu? Okey, tak apa. Saya tolong untuk kemaskan. Okey. Tambah di sini supaya tak nampak bahagian ni. Bahagian yang terdedah itu kita tutup. Ya. Kecuali bahagian pemegang lah cikgu ya. Nanti sebab kita nak pegang botol ini seperti orang kata apa, kalau pergi keluar tu boleh bawa ataupun boleh gantung. Okey. Wah. Saya rasa saya ada nak tambah sikit je lagi cikgu, boleh ya? Okey, boleh, tak salah. Saya nak buat kemasan akhir supaya dia lebih kemas, cantik. Okey, saya tambah sikit dekat bahagian atas ni. Okey. Baiklah. Ini dia. Wah. Kita dah dapat badan untuk burung kita. Ini adalah lantera unggas kita, baru badannya sahaja. Dan mungkin cikgu boleh tunjukkan hasil akhir muka unggas yang telah cikgu lukis dan warnakan tadi. Ini adalah muka unggas yang kita telah catatkan tadi. Okey, lepas ni kita akan tampalkan pada badan unggas yang kita dah siapkan. Baiklah. Nanti kita tengok bagaimana mana yang sesuai untuk kita letakkan muka untuk unggas ini. Tak perlu terlalu banyak glue untuk bahagian ini. Okey, memadai satu bahagian saja kita letakkan. Mana tadi? Okey, sebab kita akan tampalkan. Okay. Kita tunggu gam itu sedikit kering supaya ini mungkin tidak atas sedikit. Atas sikit. Sementara dia belum kering, kita bolehlah betul-betulkan. Sebab kita nak tutup bahagian penutup di atas tu. Wah. Okey, comelnya. Okey, jadi saya nak tampalkan topi dia tu tadi cikgu. Yang ini yang telah diwarnakan, warna ori-oring kekuningan. Okey, sebab dari bahagian belakang kita nak tutup bahagian penutup ini. Jadi saya akan tampalkan di sini, boleh cikgu ya? Boleh, Nisa. Di sini. Jadi saya akan gunakan. Okey, pistol gam panas ni adik-adik, sekali lagi berhati-hati dalam menggunakannya. Sedikit gam. Okey. Ini cara bagaimana kita nak lekatkan. Kita boleh tutup atau lindung bahagian penutup botol dengan meletakkan hiasan tambahan seperti ini. Dan ini dihasilkan menggunakan sarang telur cikgu ya? Wah, sarang telur dan dipotong dengan kelopak-kelopak. Dah siap. Nampaknya dah siap lah cikgu. Ini dia lentera sang unggas kita. Ya. Boleh kita gunakan sebagai hiasan, dekorasi. Betul. Kita boleh gantung dan kita boleh bawa. Maklumlah kalau duduk di kampung kan, nak pergi mengaji. Gelap pula lampu slow tadi kita bawa ni. Mungkin kita boleh takutkan. Jangan. Okey, Nisa, boleh gantungkan mentol mungkin? Okey, saya nak gantungkan mentol pada tali yang telah kita gantungkan di bahagian dalam. Okey, tarang. Macam boleh. ni. Nanti kita akan baiki lagi sepanjang mana tali ni dan saya nak bukakan. Ya, dah siap. Okey, kita ada 2 ekor unggas di sini. Ya. Baiklah, ini dia hasil kerja kita adik-adik. Wah, penuh meja kita cikgu. Ya, hari ini kita hasilkan karya-karya 3D. Penuh meja kita hari ini.
Ya, untuk menghasilkan lentera sang unggas. Jadi bagaimana adik-adik? Tak sabar kan nak cuba. Kalau adik-adik cuba lakukan aktiviti ini di rumah, jangan lupa kongsikan hasil kerja adik-adik dengan menggunakan hashtag seni untuk semua kerana kita suka nak lihat hasil kerja masing-masing. Baiklah adik-adik, Nisa pun dah siapkan lampu lentera sang unggas Nisa, dan cikgu pun dah ada satu. Saya pun nak pergilah. Jom kita pergi ngaji, Nisa. Nak pergi ngaji. Baiklah cikgu, boleh cikgu. Terima kasih semua. Jangan lupa tonton Kelab Kraft Didik setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang. Saya Nisa K. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM